Simple saja, anda perlu simpan barang kemas anda tanpa gadaian ataupun pajakkan barang kemas anda di arahan hukum banas sahaja. Semua yang menggadai layak untuk memasuki kempen ini. Ya, betul. Dan untuk makluman semua, arahan hukum banas berada di nombor 25 Jalan Jelatik 2, Jelatik Business Park, Kuala Lumpur. Main point arahan hukum banas di Setiawangsa. So boleh je search berdekatan dengan LRT Setiawangsa. Sekiranya ada apa-apa persoalan ataupun apa-apa pertanyaan, boleh je komen di ruangan komen live kami untuk hari ini, dan kami akan cuba untuk membantu menjawab persoalan yang diajukan. Ataupun sekiranya ada persoalan yang mungkin nak hubungi kami, boleh je call di talian 0342 52 4293. Dan operasi kami sepanjang PKP ni adalah 9 pagi sehingga 2 petang sahaja. Hari Jumaat gadaian sehingga 1 petang sahaja. Ya, betul. Okay, so untuk hari ini kami di arahan hukum banas ingin berkongsikan topik berkenaan dengan perbezaan gold bar, dina dan juga barang kemas perhiasan. So jangan lupa tekan like dan kongsikan live kami untuk hari ini. So kami dah nak mulakan topik kami untuk hari ini. Okay. Okay, yang pertama sekali, perbezaan gold bar, dina dan juga barang kemas perhiasan. Okay, untuk pengetahuan semua, gold bar dia selalunya akan berbentuk dalam petak, ya betul. Dan kalau dina ataupun orang akan panggil siling emas, dia akan berbentuk bulat. Betul. Dan untuk barang kemas perhiasan selalunya dalam pelbagai bentuk, ya, betul. Seperti cincin, rantai leher, rantai tangan, gelang dan pelbagai lah. Betul, banyak sangat design untuk barang kemas perhiasan ni. Okey, perbezaan gold bar, dina dan juga barang kemas adalah yang pertama sekali, semestinya mutu emas untuk gold bar dan juga barang kemas perhiasan adalah berlainan. Di mana untuk gold bar ataupun dina selalunya mutu emasnya adalah 999, di mana mutu emas di dalam di dalam emas tu mempunyai 99.9. Hanya ada 1% campuran daripada logam. Dan manakala untuk emas perhiasan adalah 91.6, di mana iaitu 22 karat. Di mana 91.6 adalah emas tulen dan manakala selebihnya adalah logam lain. Betul. Untuk dina sebenarnya ada juga yang 916. Kalau biasa beli dina Kelantan, dia adalah 91.6% adalah emas dalamnya. Dia kalau tengok kad dia akan tulis 917, tapi kalau uji dia 91.6. Lepas tu seterusnya untuk kesesuaian. Biasanya gold bar seperti ni sesuai untuk para lelaki menyimpannya, sebab kalau lelaki simpan barang kemas mesti tak boleh pakai. Ada yang menyimpan mungkin untuk future wife nanti kan, tapi seeloknya simpanlah gold bar. Boleh dia buat simpanan, boleh dia buat pelaburan, dan juga kalau sesap-sesap datang menggadai pun nilai dia agak tinggi. Ya, betul. Untuk emas perhiasan pula, kebiasaannya dipakai oleh para perempuan. Memang kalau pergi kedai emas penuh lah, perempuan beratur kan. Tambah-tambah baru buka ni kan, beberapa hari lepas dia baru buka. Tapi untuk yang siapa dah dapat second dose lah, baru boleh pergi. Yang tu kebiasaannya sesuai untuk para perempuan, di mana 91.6% adalah emas dalamnya, sebab nak bentukkan supaya emas ni tak cepat putus ataupun terlampau lembut. Sebab 99 macam ni terlampau lembut, even kalau kita kemik kan, dia boleh kemik lah, boleh bengkok. Dia tak sesuai lah dijadikan barang kemas. Ada, tapi tak sesuai. Dan emas perhiasan juga kebiasaannya digunakan sebagai barang untuk dijadikan cincin kahwin ataupun hantaran. Ya, betul. Selain daripada itu, macam contoh bukannya kaum Melayu sahaja yang menggunakan barang kemas sebagai barang perhiasan ataupun barang hantaran perkahwinan, tapi sebenarnya
kaum seperti kaum India juga menggunakan barang kemas juga untuk mereka punya barang hantaran, mungkin barang hantaran ataupun satu persalinan untuk perkahwinan mereka. Dan untuk perbezaan yang ketiga adalah kadar susuk nilai emas ataupun spread. Okey, di mana gold bar ataupun dinar selalunya kadar susuk nilai adalah sangat kecil, di mana dia dalam lingkungan antara 6 hingga 9%. So dekat sini dapatlah untuk maksimumkan keuntungan kalau kita ada Jual gold bar. semula akan datang. Ya, betul. Dan untuk emas perhiasan ataupun barang kemas perhiasan, kadar susut nilainya sangat tinggi, di mana dia antara dalam 20% hingga ke 40%. So agak rugi sikit untuk dijadikan pelaburan ataupun betul. simpanan jangka panjang. Betul. Spread ni kita akan nampak, spread atau nilai ni kita akan nampak bila kita jual semula. Di mana kalau kita jual, ada kedai ambil 80%, ada kedai ambil 70%. Jadi spread tu dikira 100 tolak berapa persen yang orang tu ambil. Jadi perbezaan tu adalah spread. Jadi contohnya kalau kedai tu bagi 80%, bila kita jual semula, 20% merupakan spread ataupun nilai daripada barang tu. Sebab kita tak akan dapat semula. Kecuali kalau gadai, kita dapat semula kan. Barang bila kita buat pembayaran, kita dapat semula. Kalau kita jual, kita ibarat dah lepaskan barang tu. Jadi perbezaan tu adalah spread, susut nilai barang tu. Okay, selain tu kos upah atau pembuatan. Untuk gold bar, biasanya kos upah dia agak rendah, di mana simple nak buat, tak banyak, tak terlalu rumit dan tak memerlukan tukang yang proses lama lah. Sebab dia biasanya dia kilangkan. Jadi diorang buat dalam kuantiti yang banyak, dapat mengurangkan kos upah. Jadi macam ni upah dia terlampau rendah sebenarnya. Tapi kalau nak bandingkan antara gold bar, kos upah untuk 1 gram agak tinggi. Manakala makin berat gold bar tu, makin rendahlah kos upah dia. Manakala kalau barang kemas perhiasan, bila semakin susah nak buat, contoh makin rumit, bentuk dia terlampau, design dia agak pelik-pelik sikit, perlukan tukang yang mahir, yang itu menjadikan kos upah dia makin tinggi. Ya, betul. Contohnya macam kita beli rantai kalung emas tu, dia ada banyak lubang-lubang kan. Dekat situ sebenarnya kos upah dia sangat tinggi sebenarnya, sebab proses untuk membuat design ataupun corak macam tu rumit. Sebab tu kos yang dikenakan tinggi. Tapi kalau anda pergi beli emas dekat kedai emas, better untuk kalau design simple, dapat upah yang tinggi, anda sebenarnya boleh kita panggil apa? Minta kurang. Ya, betul. Kita boleh lah try, nego lah dengan dia, minta kurang. Sebab kebiasaan kalau simple macam ni, upah dia boleh dapat serendah RM50, lebih rendah daripada RM50. Ya, betul. Silap-silap 30 pun dia boleh bagi. Dia memang terlampau rendah. Untuk yang biasa pergi kedai emas, mungkin akan mencari yang kedai tak ada upah kan. Sebab sekarang ni banyak sangat kedai tak ada upah buat iklan kan. Boleh pergi kat situ, tapi sebenarnya upah dah termasuk dalam harga emas. Selain Okey, untuk yang last kali adalah ketetapan berat emas, ataupun biasanya dalam titik perpuluhan lah, apa yang saya cuba nak sampaikan. Di mana kebiasaannya gold bar ni dia berat untuk gold bar ni adalah 1 gram. Dia jarang lah untuk ada 1.22 ke 1.23 ke. Tapi macam berat emas adalah contohnya dia random tau, dia tak tepat. Even kalau beli design yang sama, kalau pergi kedai, rantai leher tu panjang dia sama, kita tengok design pun sama, tapi berat pun berbeza. Orang tu siap tanya lagi, nak berat yang ni ke, nak berat yang ni ke, nak berat yang ni. Sedangkan semua kita nampak kat mata kita sama. Betul. Tapi berlainan dengan gold bar ataupun dinar, kita tengok banyak ni, setiap satu ni adalah berat yang sama, 1 gram, 1 gram, 1 gram. Begitu juga yang 3 dekat kawan saya. Dan kalau beli dinar, 1 dinar bersamaan 4.25 gram. Kalau perbezaan pun mungkin 0.01 sahaja. Okay, so rasanya itu saja setakat untuk hari perkongsian daripada kami di arah Nipo Banas. So mungkin sekiranya ada para pelanggan ataupun
sesiapa yang sedang menonton ingin menggadai di Arahan Kobanas, apa yang Arahan Kobanas tawarkan adalah kami menawarkan 80% margin pembiayaan, 1% kadar keuntungan untuk sebulan, tiada mengenakan semakan SECRIS ataupun SITOS, dan terbuka kepada semua warga negara dan juga bukan warga negara, asalkan membawa kad pengenalan ataupun visa yang sah untuk datang ke Arahan Kobanas, menggadai di Arahan Kobanas. Saya rasa itu saja untuk Tok Ashkin. Saya nak tambah satu lagi. Kalau untuk simpanan tanpa gadaian, kita hanya mengenakan 0.65% sahaja daripada nilai emas semasa barang itu. Tapi anda tidak dapat pinjaman lah. Yang tu untuk simpan sahaja. Jika anda risau nak simpan barang kemas banyak-banyak dekat rumah, boleh je datang ke Arahan Kobanas dan simpan saja barang kemas anda. Ya, betul. Tambah-tambah sekarang kita dah boleh Merentas, melancong di tapi pada yang merentas fasa. daerah saja kan. Merentas So, daerah. Mungkin ada yang dah start dapat 2 dos, nak berjalan. Jadi tak boleh nak simpan barang kemas kat rumah, boleh saja simpan di tempat kami, Arahan Kobanas, wis saja Arahan Kobanas nombor 25, Jalan Jelatik 2, Jelatik Business Park, 54200 Kuala Lumpur. So itu saja perkongsian daripada kami berdua di Arahan Kobanas. Sekiranya ada apa-apa persoalan, boleh je hubungi kami di talian 0342524293, ataupun boleh juga untuk ataupun boleh DM kami di Facebook ataupun Instagram Arahnu. Kami akan cuba sedaya upaya untuk menjawab persoalan yang ditanya ataupun diajukan. Okey, kita ada satu soalan daripada Skovish. Apakah peratusan susut nilai bagi gold bar dan barang perhiasan yang diperbuat daripada emas 99 sekiranya saya ingin menjualnya? Sebabkan barang kemas walaupun dia perhias, once dia dah panggil perhiasan, barang kemas sama ada rantai leher atau cincin, dia memerlukan tukang untuk bentukkan dia semula. Kalau kita hantar ke kedai untuk trade in, diorang tak, biasanya jarang diorang jual semula bentuk yang sama kita jual kat diorang. Jarang lah, ada yang buat tapi jarang. Biasanya diorang perlu cairkan balik emas tu dan bentuk barang kemas yang baru. Tu yang menjadikan spread dia tinggi. Spread tu kegunaan untuk kedai emas adalah bila diorang nak bentukkan semula emas tu jadi emas baru. Manakala untuk gold bar, diorang boleh jual semula dalam bentuk yang sama ataupun jual cairkan menjadi barang kemas. Disebabkan kecairan dia agak tinggi berlainan dengan barang kemas yang kemungkinan ada campuran lain walaupun dia tulis 99, menjadikan spread gold bar rendah. Itulah perbezaannya gold bar 99 dengan barang kemas yang diperbuat daripada 999. Ya, betul tu. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi dalam live akan datang. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam.